orang yang mengambil selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala jadi tempat untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mengambil berhala-berhala mereka, sembahan-sembahan mereka untuk liuqarribuna ila Allah zulfa, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghukum mereka tentang apa yang mereka lakukan, dan Allah tidak terima. Allah kata mereka ni adalah kadhibul kafar, pembohong, pendusta agama, pendusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak dekatkan diri dengan Allah, macam seolah-olah macam Allah perintah mereka untuk mendekatkan diri melalui berhala-berhala ni. Jadi kalau kita buat sesuatu yang kita claim, kita dakwa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Allah tak perintah. Orang nak dekatkan diri pada Allah, dia betapa dia korek tanah ke apa, dia duduk dalam tanah, atau dia pergi kubur ke apa, dia masuk dalam kubur kan, berzikir dalam kubur. Lepas tu dia akan nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejak bila Allah perintah buat begitu? Masuk dalam kubur pula, contohlah kan. Jadi jangan jadi pembohong sangat. Kadhibun, Allah tak memberi petunjuk kepada orang yang kadhibun kafar, orang yang ingkar. Kemudian Allah beralih kepada mereka yang berkata Allah mengambil anak. Allah ada mempunyai anak. Lau aradallahu ayyattakhidha walada, kalaulah Allah hendak mengambil anak, kalaulah Allah nak mengambil anak, Allah kata lastafa mimma yakhluqu ma yasha, tentu dia akan pilih yang mana-mana yang dikehendaki daripada makhluk yang dia ciptakan itu. Konsep atau idea atau i'tiqad, ideologi ke apa sajalah, i'tiqad Allah mempunyai anak ni dari dulu. Dari dulu Allah ada anak, atau Allah mengambil anak. Dari dulu semua agama ada. Kita tengok semua agama ada anak Tuhan. Yahudi pun ada, Nasrani pun ada. Nasrani terang-terang dia kata apa ni, Nabi Isa tu Jesus, son of God. Tanpa malu-malu mereka kata punya agama-agama syirik ni semua yang menyembah berhala semua ada klaim yang Allah ni anak, ada anak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala di sini kata kalaulah ini takkan berlaku, kalaulah Allah nak mengambil anak. Kalau terjemah, kalaulah Allah hendak mempunyai anak, dia mempunyai. Kalau bahasa Arab, ayyattakhidha, ittakhadha yattakhidu adalah mengambil. Dia cakap mengambil. Jadi ulama bincangkan, Allah kata Allah bukan tak ada anak. Allah kata kalau dia nak mengambil anak, kalau Allah nak mengambil anak, that means Allah ada anak tak? Allah tak ada anak. Dan kalau Allah nak ambil anak, macam seorang itu, dia tak ada anak, aku nak ambil orang, aku nak ambil budak itu anak aku lah. Aku nak ambil budak itu sebagai anak aku, that means dia ada anak tak? Maksud dia tak ada anak kan, sebab itu dia nak jadikan budak tu anak dia. Jadi itu yang ulama cakap. Allah tak cakap dia ada anak, dia cakap kalaulah dia nak mengambil anak. Tapi Melayu pula dia cakap kalaulah Allah nak mempunyai anak. Tengok Indonesia boleh tuan-tuan dan kena compare dia punya terjemahan. Indonesia punya dia kata sama tak? Lau arada, Indonesia cakap kalau Indonesia punya lagi tepat dengan bahasa Arab. Kalau sekiranya Allah hendak mengambil anak, sekiranya Allah nak ambil anak. Melayunya kalaulah Allah hendak mempunyai anak. Lain sikit, mengambil dengan mempunyai lain sikit.
Jadi yang Indonesia ni nampak lagi tepat, lagi dekat lah kepada tafsir yang saya baca, yang mempunyai anak ni tak baca. Jadi berarti apa? Allah tak ada anak. Dan kalaulah dia nak mengambil, dia nak menjadikan sesuatu itu anak dia, kalau dia nak mengambil sesuatu itu anak ni, kalau dia tentu Allah akan pilih, bukan kamu yang pilih. Kalau bukan kamu yang pilih siapa yang berhak jadi anak Allah, siapa yang tak berhak jadi anak Allah, kamu pula yang pilih. Allah pilih ke kamu pilih? Kau cakap ini orang ni ataupun berhala ni, dia diambil oleh Allah sebagai anak. Allah ambil dia. Jadi dia pilih atau kamu yang pilih? Tentu Allah yang pilih kan. Siapa yang dia nak ambil menjadi anak? Jadi Allah yang pilih. Ini dia yang pilih. Pilih pula berhala pula, batu pula jadi anak Allah SWT. Ini memang tak masuk akal, tak logik. Allah kata subhana, maha suci dia, maha suci dia daripada nak mengambil anak. Kenapa Allah SWT tidak perlukan satu? Allah tak ada anak memang. Takkan ni Allah, kalau Allah ada anak, siapa isteri dia? Siapa isteri dia? Kita tanya, ini anak Tuhan, siapa dia punya? Mesti dia ada isteri kalau dia anak Tuhan. Dia tanya orang-orang Kristian, dia tanya, tuan ada kawan, Jesus son of God, who is God's wife? Tanya, dia boleh jawab tak? Dia nak jawab macam mana dia kata? No wife but have son. Tak ada anak tapi ada, tak ada bini tapi ada anak. Macam ni pula. Jadi dia kata jawab, jadi Allah tak ada anak. Dan kalau Allah nak ambil anak, tentu dia yang pilih. Tentu Allah yang pilih siapa yang anak dia nak jadi anak angkat ke apa kan, dia nak tabani dia nak mengambil orang itu sebagai anak dia. Tentu Allah yang pilih, bukan kamu yang pilih. Jadi ni konsep ni memang batil lah. Ini rekaan saja. Akidah yang cakap Allah tu ada anak tu, kalau Quraisy lagi cakap, lagi teruk lagi, Allah berkahwin dengan jin. Allah berkahwin dengan jin, maha suci Allah berkahwin dengan jin, lepas tu anak dia adalah malaikat. Ini apa punya? Kadang merepek-repek dia punya i'tiqad ni. Kadang merepek-repek i'tiqad orang percaya. Betul siapa? Yang bercakap tu ustaz dia lah. Yang cakap tu ustaz. Ini bukan orang main cik yang cakap ni, dia punya ustaz dia, dia punya ulama dia. Orang ambil juga. Kita pun kalau seorang duduk di depan ni cakap merepek pun, tuan-tuan akan terima juga. Merepek, takkan dia ustaz cakap dia begini. Ustaz dia dia ada kelulusan, ada tauhid, takkan gitu. Kerana macam gitu, kita dah terima je lah. Walaupun cerita, kadang di YouTube banyak tuan-tuan di YouTube orang hantar, ustaz komen, suruh kita komen pula, beri penjelasan. Dia hantar kita, ustaz ni punya ceramah, so kau ingat aku ni apa, sensor punya buat ke apa? Tak ada kerja lain ke nak komen-komen orang punya ceramah semua? Ini beri penjelasan, mohon penjelasan. Saya kalau tuan-tuan WhatsApp macam gitu, saya tendang aja. Confirm saya tak jawab punya. Jangan kau ingat aku ni apa ni nak beri. Awak apa ni, kalau benda macam gitu awak tak setuju, awak cakap mesti dia tak setuju lah, sebab tu dia mohon penjelasan. Kalau dia setuju, dia tak hantar video tu pada kita. Kalau awak tak nak dengar, tolak je lah. Tak payah nak minta-minta. Kita pula nak recommend awak semua gini semua, tak ada. Banyak orang yang merepek-repek kadang dia cakap jadi kita kena sensor sendirilah. Kita kena tapis sendiri lah. Ini boleh dengar. Jangan namanya ustaz saja, termasuk saya tuan-tuan. Kalau saya cakap malam ni merepek punya, teruk punya, jangan terima. Tapi Quran jangan tolak pula. Quran jangan tolak. Kalau lari ke apa, jangan terima je. Title dia ustaz ke, ulama ke apa, aku tak wajib untuk ikut ulama, tak wajib ikut ustaz pun kalau perkara itu bertentangan dengan Al-Quran. Dia tak wajib, tak perlu.
Tapi kita kadang memaksa diri kita kerana dia ada title ustaz, dia ada title ulama, dia ada title itu. Dia macam dia ada authority, nak cakap apa saja dia punya suka. Awak salah agama lah awak pilih. Agama kita adalah agama yang ada sumber, yang ada rujukan. Itu agama lain bolehlah awak nak kelentung. Kita tak ada. Kita ada Al-Quran, ada As-Sunnah. Kita ada Al-Quran dan ada Sunnah. Mana-mana yang bertentangan, maka tak perlu ikut. Hati Allah, hati Rasul. Mana yang bertentangan, taat kepada Allah, taat kepada fa'in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa Rasul. Kalau kamu bercanggah dalam satu perkara, kembali kepada Al-Quran dengan Sunnah. Faruddu ila Allah wa Rasul. Habis cerita. Rasa bercanggah dia macam tak betul, letak dia di neraca Al-Quran dengan Sunnah. Ada tak? Sunnah cakap begini tak? Ada tak? Hadis tak ada. Dia bawa cerita kadang. Dia bawa cerita tak tahu apa punya cerita pun. Saya pun boleh juga. Nabi tempat syurga tak ingat tentang umat dia. Lepas tu Jibril ternampak umat dia. Lepas tu macam-macam cerita dia bawa. Ini hadis pun tak sebut, Al-Quran langsung tak sebut. Jadi ustaz yang cakap macam itu, jadi apa? Buang aja dalam tong sampah. Kalau tak sebut, awak ingat main-main ke apa? Agama ni boleh buat cerita-cerita apa? Dalam hadis palsu, hadis apa boleh kita jaja-jajakan, kita boleh sebar-sebarkan. Tak boleh. Kalau kita tengok ni ada hadis tak? Sebab itu jangan segan ustaz. Jangan segan untuk tanya kepada ustaz. Ustaz cakap ni ada dalil tak? Tapi dengan adab lah. dengan adab. Keluar, Ustaz tadi cakap tu, ada hadis tak? Ada hadis tak? Pernah ada, tapi bukan di masjid ni lah. Seorang tu tanya dengan saya, Ustaz cakap ni ada hadis tak? Saya kata ada, minggu depan saya bawa. Minggu depan saya bawa. Minggu depan saya tunjuk dengan ni hadis dia, Sahih Muslim. Apa yang ingat, apa yang anak cakap tak ada hadis ke pun. Dan kita kalau kita tanya, kita kena prepare lah. Kita nak apa ni, bawa kan cerita-cerita agama atau berita-berita agama ni mesti ada sumber dia. Tak ada sumber, tak boleh. Kalau ini, kalau Ustaz apa Ustaz cakap tadi, terjemahan dia juga mempunyai Allah, Ustaz cakap mengambil. Awak nak buka kita tafsir, tengok kita tafsir, baca kita tafsir. Kita rujuk kepada kitab, ada sumber dia. Jadi sebab itu saya cakap yang Indonesia punya terjemahan ni lagi dekat hendak mengambil, bukan mempunyai, hendak mengambil anak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala akan pilih apa yang dikehendaki. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Suci, Allah Subhanahu Wa Taala daripada memerlukan. Allah tidak bersifat macam makhluk yang memerlukan anak angkat ke. Tadi Allah tak ada anak, ni nak ada anak angkat. Orang tu, kita kalau tak ada anak, kita perlu anak angkat. Betul tak? Manusia, walaupun dia tak ada anak, dia nak kepada anak angkat juga. Kenapa tu tak? Dia sendiri hidup dia tak sempurna ke? Manusia kalau tak ada anak, dia tak sempurna. Tak ada anak, dia lemah. Dia lemah. Siapa nak tengok dia, siapa nak jaga dia, siapa nak macam-macam. Dia perlukan anak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Allah ada anak, itu tak sempurna. Kalau Allah tak ada anak, itu menunjukkan kesempurnaan. Allah juga Huwallah, dialah Allah Al-Wahid, yang Esa. Dia Allah Esa. Esa di sini daripada dia punya zat dia, daripada sifat dia, daripada af'al dia, daripada perbuatan dia. Perbuatan samalah af'al dia. Daripada perbuatan dia Esa. Kemudian Allah cakap dia bila dia Esa, satu lah kita kan. Dia satu. Bila dia satu, dia tidak bergantung kepada mana-mana. Mana-mana siapa pun dia Esa. Kuasa dia tak perlukan kepada makhluk, apalagi makhluk dia tak perlukan. Kalau Tuhan perlukan kepada makhluk, dah teruk sangat. Ada kan Tuhan mereka ni memerlukan kepada makhluk. Allah SWT dia Esa, dia tidak bergantung kepada sesiapa pun. Al-Qahhar. Qahhar ni yang mengatasi kekuasaan segala-galanya. Terjemahan Indonesia, yang Maha Perkasa. Dan dua-dua sifat ini menunjukkan Allah tidak memerlu anak. Satu, Allah Esa.
Allah Isa, kalau kata ulama, kalau dia nak ada anak melalui perkahwinan, kita cakap lah, ini kalau aja kan, ini tuan-tuan ini kalau lah, kalau Allah nak mempunyai Allah melalui perkahwinan, Allah akan berkahwin dengan siapa? Mesti sama jenis. Mana ada orang kahwin bukan sama jenis? Jenis ada. Dia mesti kahwin. Kalau lagi ya tuan-tuan, kalau Tuhan nak cari isteri dia Tuhan tak? Mestilah Tuhan. Mesti Tuhan. Jadi Allah wahid. Allah tak ada seorang pun yang serupa standard dia atau jenis ke apa saja yang sama macam Allah SWT, pasal dia wahid. Jadi isteri ke apa sajalah. Kalau anak pun, kalau kita cakap dia anak raja, dia status anak raja ni sama macam rakyat jelata ke tidak? Anak raja, dia raja ke tidak ni? Dia ada raja dengan rakyat. Raja, rakyat. Anak raja, dia punya tempat dia di mana? Dia rakyat ke dia raja? Anak raja. Raja lah tuan-tuan. Lepas tu dia jadi raja. Lepas tu nanti dia jadi raja. Jadi dia status dia adalah raja, bukan rakyat. Kita tak boleh cakap anak raja ni rakyat biasa. Boleh? Salah kita. Itu status dia. Dia bukan raja, dia bukan rakyat. Itu apa? Biasanya raja lah. Itu kerabat dia raja. Kita cakap kan, kerabat dia raja. Anak dia ke, isteri ke, apa semua itu kerabat dia raja. Raja punya kerabat. Jadi golongan mana dia? Golongan mana? Raja lah. Jadi kalau contoh, kalau Allah ada anak dia punya position tu buat mana? Makhluk ke Khalik? Pencipta ke atau yang dicipta? Anak Allah. Pencipta lah. Macam tadi raja, dia akan satu macam, takkan dia jadi makhluk pula. Itu pun tak boleh. Pasal Allah wahid. Tak ada orang yang serupa dengan Allah. Isteri ke apa ke apa, sekutu. Allah tak ada sekutu pun. Dia esa. Tak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak, memang kalau kita ada anak, serupa tak dengan saya? Ada sikit perangai ni panas baran dia sama macam bapak dia. Cakap begitulah. Dia punya muka dia mirip-mirip bapak dia gini semua. Mesti ada lah. Kalau anak kan mesti ada itu. Allah Akbar, Allah wahid. Qahar, dia maha perkasa. Dia maha perkasa. Dia tak perlukan apa-apa pun. Dia mengatasi kekuasaannya. Segala sesuatu dia nak perlu apa? Kalau dia berkuasa habis-habis, tak ada orang yang boleh mengalahkan dia. Qahar ni tak ada orang yang boleh mengatasi dia. Tak boleh mengalahkan dia. Dia mengalahkan. Dia nak perlu apa lagi? Nak perlu support daripada anak ke apa? Tak boleh. Kita kalau kita makhluk perlu kepada anak. Macam mana pun makhluk perlu kepada anak. Sekarang ni kita kata tak perlu. Nanti bila tua tengok macam mana. Bila kita dah tua, umur dah 90 tahun, 90 tahun tak perlukan anak. Boleh drive pergi ke masjid. pergi masjid dah gitu. Awak tun boleh lah. Ini kita umur dah 90 dah tak tahu ke mana. Jadi waktu itu yang kita perlu anak. Jadi maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala itu menolak